pakai iPad tu. 2010. Itulah. Tak ada. iPhone 7 lagi. Betul ni. Apa? iPhone 7. Apa yang tak dalam. Yang sabar tu. Ini cover je. Ni cover je lama. Okey. Boleh cuba je. Dia punya ni baru buruk nanya. Ya, ni pun buruk juga. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan Nakib kita, Tuan Haji Mansur, Ustaz Salman, alhamdulillah walaupun agak lewat sibuk Ustaz, dan AJK semua daripada Al-Qur, alhamdulillah ada daripada Al-Waqrah dan muslimin dan muslimah semua. Sejak 2-3 minggu belakangan ni kita sajikan dengan tajuk-tajuk yang berat sedikitlah. Tajuk Wahabi, tajuk apa lagi Ustaz ni? Fiqh, Sufi dan sebagainya. Jadi malam ni kita ringankan sedikit pada kita bincang dengan Ustaz Salman Basri. Jadi tajuk kita agak simple, tapi benda itu penting kan. Benda yang kita amalkan hari-hari. Amalan tu kalau kita ikut pakai rutin kan, rutin tu just rutin. Tapi apa makna dalam kehidupan kita itu? Tajuk pada hari ini ialah mengenai solat, muhasabah diri. Kita solat daripada kecil. Tajuk dia ialah antara rutin dengan ibadah, antara wujud dengan lain. Sebelum saya nak sampaikan pada Ustaz Salman hari ini, saya ada sedikit pengalaman. Tadi masa maghrib tadi saya singgah di masjid. Betul lah orang kata kan, kata orang lokal ni, solat ataupun mungkin kita di Malaysia, solat ikut-ikut saja. Just follow apa orang solat, just kita ikut. Sebab dalam solat ni ada rukun fi'li, rukun qauli yang kena ikut kan. Jadi benda tu kita tahu 14 rukun dalam solat tu kita ingat dalam solat agar solat kita sah dan sebagainya. Itu syarat wajib ataupun rukun solat. Tapi bila kita ikut-ikut, kita tak tahu apa yang kita buat sebenarnya. Macam tadi saya contohnya, masa tahiyat telunjuk kanan yang diangkat, tapi ini dia kidal, mungkin lah kidal lah. Dia telunjuk kiri diangkatnya. Saya pun heran, bila saya buat sebelah kanan ni, dia alih pula sebelah kanan. Saya pun tak pasti. Jadi masa dia masuk rakaat yang ketiga tu, mungkin dia tak baca tahiyat akhir kot. Bila dengan keadaan laju, dengan tak ada tumaninah dan sebagainya, bila tahiyat akhir sekejap tu, tak sampai setengah minit bagi salam. Itulah mungkin kita solat itu sebagai rutin, bukan satu ibadah yang kita yakin benda itu menjadi satu amalan kita di akhirat, jadi amalan yang penting. Jadi insyaAllah Ustaz akan bahaskan, saya pun tak nak bahaskan banyak-banyak benda ini, just untuk open mind kita. Kita sebenarnya solat itu penting dan dia satu ibadah. Saya ingat Ustaz, saya tinggalkan Ustaz di sini, saya nak duduk di bawah sebagai anak murid, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Terima kasih saudara pengurusi Tuan Haji Abdul Rahman, pengurusi Usrah Ali Tuan Haji Mansur, saudara Zahid bagi kipas angin apa semua ni. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, minggu ni kita jumpa sekali lagi setelah minggu lepas kita bincangkan tentang khilaf dan sebagainya. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk jumpa sekali lagi minggu ni. Hari ni saya cuti sebenarnya. Tak kerja tadi MC sebab daripada semalam tiba-tiba tengkuk sakit ni. Tak baik lagi ni. Jadi pergerakan macam robot sikit lah. 2 hari dah semalam hari ni, insya-Allah. Esok lusa baik lah kot. Ni tengah sakit tengkuk ni sebenarnya. Jadi nak kuranglah pusing-pusing, mungkin satu hala je kot lah. Tak apa kot lah. Menghadap hadapan je lah. Baik, tajuk kita pada hari ini tajuk yang bunyinya macam ringkas tentang salat, tentang antara rutin dan juga khusyuk kita di dalam solat. Saya tadi tengah nak baca-baca tentang ayat-ayat tentang solat ni. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah kamu meminta pertolongan dengan ataupun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan sabar dan juga salat. Sesungguhnya salat itu adalah perkara yang berat melainkan bagi orang-orang yang khusyuk. Dan selepas itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah meletakkan sifat bagi orang-orang yang khusyuk, iaitu orang-orang yang mereka menyangka mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan juga wa annahum ilaihi raji'un, mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ini sifat orang yang khusyuk yang Allah sebut di dalam Al-Quran, iaitu mereka yang dia yakin bahawa dia akan bertemu dengan Tuhan dan juga dia akan kembali kepada Tuhan dia, kepada Allah. Saya tengah baca ayat ni, kemudian tengah tengok tafsir ayat ni. Satu ayat sebelum ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Adakah kamu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa kepada diri sendiri, wa antum tatlunal kitab, dalam keadaan kamu membaca kitab, afala ta'qilun, tidakkah kamu mengambil pengajaran. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Yahudi ataupun bercerita tentang Yahudi dan juga munafikin. Orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh sebahagian sahabat, apabila orang datang kepada Yahudi, orang minta soalan, orang bertanya soalan, kalaulah jawapan itu tak kena dekat dia, bukanlah menyusahkan dia, tak pedajai dia, dan juga tak ada rasuah dalam jawapan tu, jawapan tu biasa aja, Yahudi takkan tipu. Dia akan jawab benda yang betul, mengikut batasan agama, mengikut apa yang diperintahkan oleh agama. Tetapi dalam masa yang sama mereka tak nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan munafikin. Orang-orang munafik, mereka bercakap tentang benda-benda yang baik. Kita baca dalam sirah kan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada perang Badar, orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay ni, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dia akan naik atas mimbar dulu,
dia akan jemput Nabi dan memuji Nabi. Beritahu, wahai orang Madinah, telah datang kepada kamu seorang Nabi, mengeluarkan kamu daripada kesesatan, membawa kamu kepada petunjuk Allah. Itu ciri munafik. Tetapi peringatan tu tak sampai kat diri mereka sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu mengajar manusia kepada kebaikan sedangkan kamu lupa kepada diri kamu dan kamu membaca kitab? Tuan-tuan, saya bila baca tafsiran ayat ini, para ulama apabila mereka mentafsirkan ayat ini, mereka menyebut banyak benda tentang ancaman yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang bercerita tentang agama, kepada orang yang memberi nasihat kepada orang yang berceramah, berkhutbah dan sebagainya. Bila baca-baca, banyak besar ancaman Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kongsi ini dululah sebelum kita masuk tajuk. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Abu Darda ni seorang sahabat Nabi yang dia dekat dengan dia banyak beribadat. Hidup dia banyak dihabiskan dengan beribadat. Kalau kita baca dalam hadis kan, kisah di mana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pergi ke rumah Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia jumpa Ummu Darda, isteri kepada Abu Darda, dalam keadaan yang selekeh dan sebagainya, tak kemas. Lalu Salman tanya kepada Ummu Darda, kenapa engkau berpakaian begini, nampak tak kemas? Ummu Darda kata, Abu Darda ni dia tak ada hajat dah kepada aku, dia tak perlukan aku. Hidup dia sentiasa beribadat, jadi aku siap elok ke tak elok ke sama je, tak ada beza. Lalu Salman pergi duduk di rumah Abu Darda. Dia minta izin nak duduk rumah Abu Darda. Abu Darda jamu makanan kepada dia. Lalu Salman kata, kau kena makan sekali baru aku makan. Abu Darda kata, aku puasa. Kemudian Salman kata, tak, kalau engkau terpuasa aku pun tak makan, sehinggalah engkau berbuka puasa, engkau makan baru aku makan. Lalu Abu Darda pun buka puasa dan dia makan. Kemudian berlalulah hari itu sehingga waktu malam. Waktu malam apabila Abu Darda nak bangun untuk solat, Salman tahan dia, tidur dulu. Kemudian dia nak bangun lagi, Salman tahan dia, tidur dulu. Sehinggalah dah lepas 2/3 malam, barulah Salman benarkan dia bangun dan dia solat. Keesoknya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sebut kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, wa inna li'ainika 'alaika haqq wa li nafsika wa li zawjika 'alaika haqq wa li nafsika 'alaika haqq fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. Mata engkau ada hak terhadap diri engkau, isteri engkau ada hak terhadap diri engkau, jiwa engkau ada hak terhadap diri engkau, maka hendaklah engkau beri kepada setiap orang hak masing-masing. Hak mata untuk berehat, hak isteri untuk mendapat layanan, dan juga hak untuk diri dia sendiri. Jadi Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak menghabiskan masa untuk beribadah. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, la yafqahu ar-rajul kullal fiqhi hatta yanqutu an-nas fi dhatillah thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu laha ashaddu maqtan. Kata Abu Darda, tidaklah seorang lelaki ataupun seorang manusia itu menjadi faqih dengan sebenar-benar faqih, iaitu dia memahami ilmu agama, sehinggalah apabila dia mengutuk perbuatan manusia, orang buat tak kena dia kutuk, thumma yarji'u ila nafsihi, kemudian apabila dia tinggalkan orang, dia balik, dia duduk dengan diri dia sendiri, fayakunu laha ashaddu maqtan, apabila dia duduk sendiri, kutukan dia, kritikan dia terhadap diri dia sendiri lebih berat daripada kritikan kepada orang lain. Itu ciri faqih. Kadang-kadang kita lah, saya, orang-orang lain yang berceramah ni, kita kadang-kadang kita cakap, kita kritik, kita nampak yang orang buat tu banyak, tapi sehingga kita lupa diri kita sendiri. Itu kata Abu Darda. Tidak ada orang menjadi faqih melainkan begitu sifatnya. Sehingga para ulama berbeza pandangan. Kalau seseorang dia tak boleh jaga diri dia daripada dosa, dia buat juga dosa, tak boleh nak elak, boleh tak dia nak bagi nasihat kepada orang lain? Sebahagian ulama mereka kata tak boleh. Tetapi Imam Malik rahimahullah meriwayatkan daripada guru dia Rabi'ah meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, kata Sa'id bin Jubair, "Law kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai'
ma amara ahadun bima'ruf wa ma naha ahadun 'anil munkar. Sa'id bin Jubair kata, kalaulah seseorang tidak boleh menyeru kepada yang ma'ruf, tidak boleh mencegah kepada yang mungkar, melainkan sehingga mereka tak ada langsung buat benda mungkar. Kata Sa'id bin Jubair, kalaulah begitu, maksudnya tak ada orang boleh menyeru kepada perkara yang ma'ruf. Imam Malik rahimahullah apabila dia ulas, kata Imam Malik, sadaqa man dhal ladzi laysa fihi syai'. Imam Malik kata, mana ada orang yang dia tak pernah buat dosa. Maksudnya menyeru kepada yang ma'ruf itu perlu, mencegah kepada yang mungkar itu juga perlu, menjadi kewajipan bagi orang yang berilmu. Tapi tuan-tuan, bila kita baca hadis-hadis tentang ancaman Nabi SAW bagi orang yang dia ada ilmu, kemudian dia cerita dekat orang untuk buat benda yang ma'ruf, dalam masa yang sama dia tak buat, ancaman Nabi SAW besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, kata Nabi SAW, mathalul alim alladhi yu'allimu an-nas al-khaira wa la ya'malu bihi kamathalis siraj yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsah. Nabi SAW sebut, kata Ibn Hajar Al-Haythami, hadis ni semua rawinya thiqah, perumpamaan bagi orang alim yang dia menyeru manusia melakukan kebaikan, dalam masa yang sama dia tidak melakukan kebaikan itu, diumpamakan seperti siraj, pelita, yudhi'u lin-nas, dia bagi cahaya kepada manusia dan dia membakar diri dia sendiri. Dia dapat manfaat bagi cahaya kepada orang, dalam masa yang sama diri dia sendiri rosak. Tuan-tuan, bila kita berilmu kan, kita punya tanggungjawab lebih besar daripada orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu, dia pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada alasan, seandainya dia tak tahu. Tapi orang yang berilmu, dia pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita adalah yang kita belajar dan sebagainya. Apa alasan kita kalau kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Apa alasan kita kalau kita meninggalkan perintah Allah, ataupun kalau kita buat larangan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, apabila Nabi SAW jalan pada malam Nabi diangkat, Laila usriya bihi, pada malam Nabi diangkat, malam Isra, Nabi SAW melihat lelaki yang dia punya bibir ni dicucuk dengan besi, antara dua bibir dia dicucuk dengan besi, lalu ditarik, dibawa jalan. Nabi SAW tanya kepada Jibril, man haula, siapa lelaki yang bibir dia dicucuk ni? Kata Jibril alaihi salam, khutaba min ahli dunya, mimman kanu ya'muruna an-nasa bil ma'ruf aw ya'muruna an-nasa bil bir wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab. Dalam sebahagian riwayat disebut khutaba min ummatik. Jibril kata, itulah penceramah di kalangan umat engkau. Dalam sebahagian riwayat, itulah penceramah di atas muka bumi. Subhanallah, ancaman ni besar. Kata Jibril kepada Nabi SAW, mereka ni dihukum begitu sebab ya'murunan nas bil birri, mereka mengajar manusia untuk melakukan kebaikan, mereka melupakan kebaikan itu terhadap diri mereka sendiri. Wa hum yatlunal kitab, sedangkan mereka membaca Alkitab. Tuan-tuan, saya bila baca hadis-hadis ni jadi risau. Kita biasa cerita ke orang buat benda baik dan sebagainya, tapi bila kita tengok ancaman-ancaman ni, subhanallah, dia berat. Apabila kita menyeru manusia kepada kebaikan, dalam masa yang sama kita tinggalkan kebaikan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari kalau tak silap saya, daripada Usamah bin Zaid. Apabila orang tanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kenapa dia tak pergi cakap dengan Uthman, cerita tentang apa masalah pemerintahan dan sebagainya, dan panjang hadis tu. Cuma akhirnya kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kata Usamah, inni la aqulu li rajulin innaka khairun nas. Usamah kata, semenjak aku mendengar hadis Nabi SAW,
aku tak pernah kata kepada orang, mana-mana orang, engkaulah sebaik-baik manusia. Dia tak pernah puji orang. Apa hadis itu? Nabi SAW bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayalqa finnar. Akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, lalu dia dihumban ke dalam neraka. Fayandaliqu bihi aqtabihi. Lalu dia diikat, dia ditarik dengan bibirnya, dia ditarik. Fayaduru biha finnar kama yadurul himar. Ditarik dengan ikatan dekat bibir dia ni, ditarik ke dalam neraka sebagaimana keldai ditarik. Lelaki tu fayatifu bihi ahlun nar. Lalu dia pusing melawat ahli neraka. Orang lelaki ni pusing melawat ahli neraka. Fayaqulun ya fulan ma asabaka alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Ahli neraka bila tengok lelaki ni, ahli neraka akan kata, ya fulan, wahai lelaki, apa masalah engkau ni? Bukankah dulu engkau mengarahkan kami untuk buat baik dan engkau menghalang kami daripada kemungkaran? Fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa ataituhu. Dan kita kata, dulu aku menghalang kamu daripada benda yang ma'ruf, aku menyuruh kamu buat benda yang ma'ruf, tapi aku sendiri tak buat. Dulu aku menghalang kamu daripada melakukan kemungkaran, tapi aku sendiri buat. Subhanallah, tuan-tuan. Azab bagi orang yang apabila dia mengetahui kebenaran, dia meninggalkan kebenaran itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ad-Dhahhak menyebutkan, orang datang kepada Ibnu Abbas, lalu orang tanya kepada Ibnu Abbas, inni uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Lelaki ni datang kepada Ibnu Abbas, dia kata, wahai Ibnu Abbas, aku nak jadi penceramah. Kita Ibnu Abbas, aku nak menyeru manusia untuk buat benda baik dan meninggalkan benda mungkar. Qala au balagta dzalika. Ibnu Abbas kata, engkau dah sampai ke tahap itu untuk menyeru orang buat baik, menghalang orang buat mungkar? Lelaki itu kata, ya, aku dah sampai dah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pertama sekali, kau kena baca 3 ayat Allah di dalam Al-Quran. 3 ayat ni. Yang pertama kata Ibnu Abbas, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ahakamta hadhihi, ayat yang kita baca tadi. Adakah kamu menyeru manusia untuk melakukan perkara ma'ruf, wa tansawna anfusakum, kamu lupakan diri kamu sedangkan kamu membaca kitab. Ibnu Abbas kata, ahakamta hadhihi, ayat ni kau dah kuasai ke belum? Lelaki tu kata, tak lagi. Kemudian Ibnu Abbas bacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la tafa'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la tafa'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Sesungguhnya amat besar kebencian di sisi Allah bagi orang yang dia antaqulu ma la tafa'alun, orang yang dia cakap benda yang dia tak buat. Ibnu Abbas tanya, ahakamta hadhihi, ayat ni kau dah kuasai dah? Lelaki tu kata, tak, belum lagi. Kemudian Ibnu Abbas bacakan ayat ketiga, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridul islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Aku tidaklah, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, benda-benda yang aku larang kamu ni bukan aku nak buat, aku sendiri pun tak buat. In uridu illa al-islaha mastata'tu, yang aku seru ini adalah untuk melakukan kebaikan sekadar kemampuanku. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada yang menyempurnakan ataupun menyempurnakan urusan itu, memberi taufik melainkan Allah. Ini kata Syuaib kepada kaum dia. Ibnu Abbas tanya, ahakamta hadhihi, ayat ni kau dah buat dah? Maksudnya kalau kau larang orang, engkau sendiri tak boleh buat langsung. Lelaki itu kata, belum lagi. Kata Ibnu Abbas selepas itu, fabda bi nafsik, kau start dengan diri kau sendiri, lepas tu kau pergi cakap dengan orang lain. Demikian juga kata Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Ibrahim An-Nakhai seorang alim besar. Dia boleh cerita masalah fiqh, tak ada masalah, dia boleh cerita masalah fiqh, pakar fiqh. Dia boleh cerita tentang hadis sahih dan dhaif, tak ada masalah. Itu bidang dia boleh cerita.
Di depan mata dia ilmu berkumpul. Dia boleh cakap je apa dia nak cakap. Tetapi bila orang minta kat dia untuk bercerita, berceramah, kata Ibrahim An-Nakha'i rahimahullah, inni la'akrahul qasas li thalathi ayat. Aku membenci untuk bercerita ke orang sebab 3 ayat ni. Bila aku bacakan 3 ayat ni, aku rasa macam aku tak nak bercerita ke orang. Kita kan tiap hari kita cerita, kadang-kadang Allahu Akbar, kalau Allah nak azab kita, dekat sangat Allah boleh azab kita. Sebab ancaman bagi orang-orang yang dia bercerita tentang kebaikan tapi dia sendiri tak buat. Muslim bin Amr rahimahullah, disebut dalam syair dia, ma aqbahat tazhid min wa'id yuzhidun nas wala yazhad. Alangkah buruknya orang yang buat-buat zuhud. Perkataan dia, ucapan dia, cara jalan dia, min wa'id, daripada orang yang memberi nasihat, pemberi nasihat yang buat-buat zuhud. Yuzhidun nas wala yazhadu. Dia ajak orang untuk zuhud, ala kadarlah makan, ala kadarlah pakai, ala kadarlah hidup, wala yazhadu. Dia sendiri tak zuhud. Dia ajak orang untuk miskin, susah, dia sendiri tak buat itu. Dia tak buat gitu. Law kana fi tazhidihi sadiqan adha wa amsa baituhul masjid. Kalaulah dia betul-betul dalam zuhud itu, maka dia tidak akan menghabiskan waktu pagi dan juga waktu petang melainkan di masjid. Tuan-tuan, kita selalu sebutkan ini syarat minimum orang beriman. Masjid tu kena jadi rumah kedua dia. Dia tak ada pilihan lain. Melainkan kalau rumah kita jauh daripada masjid, okey lah. Tapi kalau azan masjid tu kita dengar, masjid tu kena jadi rumah kedua kita. Melainkan kita musafir, tu lain cerita lah. Kita musafir, kita balik kampung, kita sibuk jalan-jalan, tak apa, itu kategori lain. Tapi bila kita duduk kat pekan, tempat tinggal kita yang sentiasa kita duduk, masjid tu kena jadi rumah kedua kita. Pintu masjid tu kita kena masuk lagi banyak daripada pintu ofis. Ofis kita pergi sehari, masjid kita pergi berkali-kali. Jadi Muslim bin Amr kata, kalau betul dia zuhud, nescaya waktu pagi dan petangnya adalah masjid. In rafadhan nas fama baluhu yastaftihun nas wa yastarqadu. Dia kata kalau manusia tak ikut cakap dia, dakwah manusia tak ikut, memang betul lah, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Dia yastaftihun nas wa yastarqidu. Dia kejut manusia untuk beribadat, dia sendiri pergi tidur. Allahu Akbar. Diri sendiri ya. Astagfirullah. Kadang-kadang kan benda gini kan, kita suruh orang buat, kita sendiri pun kadang-kadang tertinggal, terlupa apa semua. Itu yang menjadikan kadang-kadang bila kita ngajar orang kepada kebaikan tak sampai. Kata Muslim bin Amr, ar-rizqu maqsum ala man tara yusqa lahul abyadu wal aswad. Rezeki itu sampai kepada semua orang. Minuman yang sama diminum oleh yang putih dan yang hitam. Maksudnya kebenaran dan sebagainya itu sampai kepada semua orang, orang terbaik ataupun orang jahat. Tapi ancaman-ancaman yang disebutkan tadi adalah kepada orang yang dia mengajarkan kebaikan, dia sendiri tak buat. Kata Abu Uthman Al-Hiri. Abu Uthman Al-Hiri ni seorang ahli sufi lah, dia zuhud. Pernah satu hari masa kuliah dia, Abu Uthman Al-Hiri, dia duduk lama, dia diam je. Dia duduk dia macam ni kan, kuliah dia kan, dia duduk diam lama. Dia diam, kemudian dia ucapkan satu perkataan, kata dia, wa ghaira taqi ya'murun nas bit-tuqa, tabib yudawi wa tabibun marid. Kata dia, bukanlah orang yang tidak bertakwa mengajar manusia kepada takwa. Seorang doktor mengubati orang sedangkan dia sendiri sakit. Kemudian dia keluar daripada majlis itu, dia tinggalkan. Dia kata pun semua orang yang duduk kat majlis itu menangis. Nabi SAW sebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di dalam jiwa manusia. Kita boleh sampaikan nasihat kepada orang, kadang-kadang orang yang sampaikan nasihat dia pun tak bertakwa. Ini sesi ceramah hari ni bukan untuk tuan-tuan, untuk diri sendiri ni. Kita cakap kat orang, kadang-kadang tak sampai kepada kita. Kita cakap kat orang, berhati-hati dengan yang halal, jauhi yang haram. Kadang-kadang benda tu tak sampai kepada kita. Allahu Akbar. Ini kita kena belajar daripada para ulama yang
mereka mengamalkan penyucian jiwa. Kemudian disebutkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali ni pakar Al-Quran. Dia antara orang yang terlibat dalam menulis letak baris dengan Al-Quran dahulu. Kata dia, la tanha an khalqin wa ta'an khuluqin wa ta'ti mithlah. Janganlah kamu menghalang daripada satu sifat sedangkan kamu buat sifat tu. Allahu Akbar. Ini paling berat. Kita menghalang orang buat dosa, tapi kita buat dosa lain, itu dah berat dah. Tapi jangan kita halang orang buat satu benda, kita buat benda tu. Itu paling berat. Katanya, arina alaika idza fa'alta azim. Kalau engkau melakukan perbuatan itu, malu besarlah kepada engkau. Perbuatan itu besar. Fabda bi nafsika fa innaha an ghayyiha. Mulakan dengan menghilangkan kesesatan daripada jiwa engkau sendiri. Fa idzan tahat anhu fa anta hakim. Setelah engkau berjaya memulihkan jiwa engkau adalah hakim. Fanahaka yaqbal in wa'athta wa yuqtada. Fanahaka yaqbal in wa'athta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'lim. Fanahaka yuqbal in wa'athta wa yuqtada. Apabila engkau telah menjadi orang al-hakim ni, orang yang penuh hikmah, fanahaka yuqbal in wa'athta wa yuqtada. Apabila engkau menyampaikan nasihat itu sampai kepada orang dan diikuti. Bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'lim. Perkataan kau itu sampai dan juga memberi at-ta'lim, memberi ilmu kepada orang. Maksudnya ini kita kena muhasabah sama-sama lah, terutamanya saya sendiri dan kita sekalian. Ibda' bi nafsik. Amalan-amalan ni kita kena mula dengan diri kita sendiri. Kalau tidak, manfaatnya tak sampai kepada orang. Sebab tu kalau kita tengok para masyayikh yang hebat-hebat kan, ulama-ulama besar, kadang-kadang perkataan mereka bukannya lancar seperti orang lain. Bahasa mereka bukanlah kemas seperti bahasa penceramah. Intonasi suara mereka bukanlah hebat seperti penceramah-penceramah besar, tetapi perkataan mereka itu meninggalkan kesan kepada orang. Kan? Orang-orang yang besar, alim-alim, orang alim yang hebat, perkataan itu meninggalkan kesan. Sebab apa? Sebab mereka mulakan dengan jiwa mereka. Daripada jiwa yang bersih, yang jauh daripada dosa dan sebagainya, mereka sampaikan nasihat. Lalu bila nasihat itu sampai kepada orang, dia sampai dengan kemas, masuk ke jiwa orang yang mendengar itu. Jadi ini nasihat untuk kita bersamalah, terutamanya saya sendiri dan kita sekalian. Kita kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlepas, banyak benda yang kita terlepas pandang. Selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kita, Allah pelihara diri kita, kita tutup aib kita sendiri. Kan kalau Allah buka aib kita, Allah tunjukkan apa yang kita buat, apa yang kita fikir, apa yang kita cakap kepada orang lain, tak ada orang akan menghormati kita. Tapi apabila Allah tutup, kita pun kena tutup dan kita kena usaha untuk cuba mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi dosa dan sebagainya. Nabi SAW selalu berdoa. Apa nama? Lupa. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah benda-benda yang kalau orang nampak malu aku. Allahumma astur aurati, auratku. Aurat ni benda yang kita tak bagi orang tengok. Jadi Nabi doa, Allah, ya Allah, tutuplah auratku. Wa amin rawati. Dan juga selamatkanlah aku daripada ketakutan. Ini dua benda yang kita takut. Satu, kita takut aurat kita terdedah. Aurat yang zahir, tubuh badan kita lah. Aurat yang batin, kan? Perbuatan kita, pemikiran kita, percakapan kita takut terdedah. Yang kedua, wa amin rawati. Benda yang kita takut, kita minta diselamatkan. Tuan-tuan, kalau kita tengok dunia ni kan, kadang-kadang ada orang yang Allah pilih untuk buka aib dia. Kan? Ada orang yang aib dia Allah buka, orang nampak dan orang tahu. Ramai orang yang Allah pilih untuk tutup aib. Kadang-kadang kita baca cerita-cerita tentang orang, kita baca pun kita orang tak
manusia tak terfikir untuk buat dosa begini, tapi ada orang buat. Bila Allah buka aib dia, habis semua orang tahu. Kadang-kadang Allah pilih untuk Allah tutup. Jadi bila Allah tutup, kita kena jaga. Dan Nabi SAW juga pesan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup aib orang lain, Allah tutup aib dia. Jadi selain daripada kita cuba untuk menghindari dosa dan sebagainya, kita tutup jugalah aib orang lain. Ini balasan ni kita tak nampak. Kadang-kadang kita rasa macam seronok bila kita boleh buka aib orang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mendedahkan aib kita pada bila-bila masa. Baik, kita sambung, baru masuk bab-bab khusyuk sikit ni. Dalam solat, saya nak cerita bab ni ringkas je lah. Tengkuk tak baik lagi ni. Nanti tengkuk baik kita sambung. Tentu dalam solat ni manusia dia ada banyak tahap lah dia solat. Pertama sekali, ada manusia yang dia solat kerana terpaksa. Dia takut macam-macam lah. Ada orang dia takutkan Allah. Solat tu dia bukan nak buat solat sebab dia suka solat, tapi dia kerana kalau tak buat ni berdosa besar ni, lalu dia pun solat juga. Itu salah satu daripada ikhlas. Bila kita buat sesuatu kerana kita takutkan Allah, ataupun kita mengharapkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ikhlas. Sebahagian orang sufi kata tak, itu tak ikhlas lagi. Ikhlas maksudnya dia tak mengharapkan balasan langsung. Bukan begitu. Tak. Kalau kita harap daripada Allah, ataupun kalau kita takut kepada Allah, itu dah ikhlas dah. Ada orang melampau, mereka kata tak boleh minta doa supaya dapat ganjaran kebaikan. Sebenarnya agama tak begitu. Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau syurga, dan juga benda-benda yang mendekatkan aku kepada syurga daripada perkataan dan perbuatan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Dan aku minta, ya Allah, jauhkan aku daripada neraka dan segala yang membawa aku kepada neraka daripada perkataan dan juga perbuatan. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Dan aku minta, ya Allah, supaya Engkau menjadikan setiap qada' yang datang kepada aku semuanya baik. Jadi Nabi SAW doa minta syurga. Boleh. Ada di kalangan manusia, dia solat, tujuan dia solat itu bukan kerana dia harap syurga ataupun dia takut azab Allah dan sebagainya. Sebab dia memang suka solat. Dia sendiri dia tak boleh hidup tanpa solat. Saya ingat kebanyakan orang kan, apabila dia mula solat, lama kelamaan dia solat, dia tak jadi kerana harap balasan dah. Solat itu sebagai cara hidup dia. Kita kalau solat 5 waktu sehari semalam kan, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang lebih berumur lama lah dia solat, yang kurang berumur kurang sikit. Solat lama sampai satu tahap kita rasa kita tak boleh bayangkan macam mana hidup aku kalau aku tak solat satu hari. Tak boleh bayang. Kan kadang-kadang kita rasa kalau kita keluar pergi mana-mana kan, solat isyak kita terlambat. Allah tak, kita rasa tak tenteram. Jiwa kita rasa ada benda belum sempurna lagi hari ni. Solat isyak kita belum kena lagi. Dia bila orang melazimi solat, dia sampai begitu, tahap begitu. Perempuan lainlah, dia memang ada cuti, dia boleh berehat. Laki, kalau yang selalu solat, kita tak boleh. Macam mana hidup aku kalau sehari aku tak solat? Tak boleh bayang. Jadi, siapa-siapa yang dia sampai tahap dia begitu kan, dia tak jadi munafik. Dia tak boleh jadi munafik. Itu pintu kepada khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah sebut tadi, berat solat ini melainkan kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi apabila manusia dia sampai ke tahap solat itu bukan lagi berat kepada dia. Dia bukan buat solat kerana terpaksa, dia buat kerana dia memang nak buat, dia suka. Maka bila sampai ke tahap itu, dia tergolong di kalangan al-khashi'un, orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Asasnya Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ju'ila qurratu aini fi shalah.
diberikan rasa cinta kepada aku an-nisa wat-tib. Aku suka kepada perempuan, Nabi kahwin 9 perempuan, dan Nabi suka kepada wangian. Nabi dapat banyak wangian yang baik. Nabi selalu pakai kasturi dan sebagainya. Wa ju'ila qurratu aini fis salah, wa ju'ila qurratu aini fis salah. Dan dijadikan solat itu sebagai penyejuk mataku. Solat itu pententeram jiwa. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi SAW, Nabi solat malam sehingga bengkak kaki Nabi SAW. Apabila isteri Nabi tanya, ataupun pada sahabat tanya, kenapa Nabi solat sampai begitu? Nabi kata, tak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi solat itu sebagai benda yang menjadikan jiwa tenteram. Tuan-tuan, ibadat ni kan, solat lah terutamanya, bila kita mula nak buat, dia berat. Solat fardu okeylah, kita dah selesai solat fardu. Mungkin bagi orang yang dia nak mula solat jemaah kan, kalau kita mula nak solat jemaah, kita rasa berat. Ada orang dia akan rasa, ish, mana boleh 5 kali pergi masjid, susah oh. Sebab dia tak buat. Bila dia buat, mula-mula berat. Tapi apabila lama kelamaan, itu jadi rutin dia. Itu jadi cara hidup dia. Dia tak boleh kalau dia tak solat jemaah. Dia rasa ada benda tak kena, dia mesti kena solat jemaah. Demikian juga dengan solat-solat sunat. Kalau menjadi rutin dia kan, tiap-tiap pagi sebelum subuh, dia mesti solat 2 rakaat sebelum subuh. Dia sampai, mula-mula susah kot, tapi lama-lama dia akan jadi rasa seolah-olah 2 rakaat tu kalau dia tak buat, hancurlah hari dia. Ada benda rosak daripada jiwa dia, daripada hari dia. Bangun nak pergi masjid dah terlambat, dia kena cepat juga sebab dia nak solat 2 rakaat. Itu yang jadi kepada para sahabat Nabi SAW. Bila mereka terlepas 2 rakaat sebelum subuh ni, mereka akan solat qadha balik selepas tu. Sebab benda tu penting sangat pada mereka. Dia sunat, tapi penting sebab dia menjadi kebiasaan hidup mereka. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, bagi orang yang dia selalu bangun tahajud dan dia dah bagi tahu diri dia untuk bangun tahajud, lalu dia tertidur, Allah bagi kat dia pahala yang sama. Kadang-kadang kita dengar cerita-cerita manusia kan, sebahagian manusia sakit teruk, dia sakit, dia tak sedar dan sebagainya, tapi waktu dia bangun, waktu solat dia bangun. Kita tak tahulah, wallahu a'lam, betul tak betul cerita kita tak tahu. Kalau tengok di YouTube kan ada cerita muazzin kan, muazzin yang dia tak sedar. Dia tak sedar, tapi bila waktu azan dia akan azan. Sebab hidup dia sentiasa azan, bila masuk waktu solat dia akan azan. Ada orang cerita tentang orang yang dia tak sedar, tapi bila waktu solat dia solat. Ada orang dia nyanyuk, tapi tak time solat dia tak nyanyuk. Ada orang dia lupa ingatan, dia tak tahu apa pun, tapi time baca Quran dia tak lupa, dia boleh baca. Ini semua kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada sebahagian manusia. Kita jangan kata ni semua cerita karut, cerita khurafat. Wallahu a'lam. Faddalallahu man yasha. Allah melebihkan sesiapa yang orang nak, sesiapa yang Allah nak. Kalau Allah nak lebihkan orang tu, Allah lebihkan. Karamah Allah bagi kepada siapa yang Allah nak. Jadi salat ini apabila dia menjadi sebahagian daripada kehidupan, dia jadi mudah. Jadi kita tak boleh hidup tanpa salat. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan khusyuk dalam solat? Beberapa benda lah sikit. Mungkin kita boleh kongsikan sikit sebelum kita berhenti ni. Pertama sekali, dia ada banyak lah, ada benda di dalam solat itu sendiri dan juga benda-benda yang di luar solat. Pertama sekali, apabila kita solat, kita kena ingat yang kita sedang buat benda yang Allah tuntut daripada kita, dengan cara yang Allah tuntut daripada kita. Itu benda penting. Dalam solat, aku buat ni kerana Allah, dengan cara yang Allah nak. Ini 2 benda penting. Khusyuk ataupun konsentrasi ni dia datang apabila kita buat sesuatu ada sebab, dan kita yakin yang cara kita buat tu betul. Tak kira lah manusia ni agama apa sekalipun, tapi dia jadi. Kalau dia buat tu bersebab dan dia yakin yang dia buat tu betul, konsentrasi dia akan penuh. Bayangkan kalau kita tengok cerita-cerita dulu kan, zaman-zaman Sami Buddha dulu, dia boleh tak makan sampai dia mati.
Dia boleh tahan diri dia dengan sangkaan dia sedang beribadat. Dia tahan betul sampai dia mati. Dia boleh tak tahan. Dia boleh tak makan langsung. Sebab apa? Dua sebab. Satu, dia buat tu bersebab. Dia buat itu, dia yakin yang itu mendekatkan dia kepada Tuhan. Dia buat itu, dia yakin itu memberi kebaikan kepada diri dia. Dan yang kedua, dia buat itu dengan cara yang dia tahu Tuhan minta itu daripada dia. Konsentrasi manusia akan jadi kuat pada ketika itu. Ini jiwa manusia. Tak kira orang tu agama apa sekalipun. Dia Muslim ke, dia Kristian ke, dia Hindu ke, dia Buddha ke, dia apa ke. Apabila seseorang dia beribadat, dia yakin yang dia buat itu untuk Tuhan dia. Dan dia yakin cara dia buat ibadat itu adalah cara yang dituntut oleh Tuhan dia. Konsentrasi dia kuat. Kadang-kadang kita tak boleh fikir kenapa pengikut-pengikut agama-agama terdahulu kan, mereka boleh betul-betul berkonsentrasi dalam ibadat. Ini dua sebab betul ya. Dua sebab asas. Jiwa dia bersedia. Sahabat Nabi SAW, Khubaib radhiyallahu anhu, dalam tahun keempat hijrah, apabila Nabi SAW hantar ada satu kaum yang masuk Islam, datang kepada Nabi SAW minta, "Ya Rasulullah, hantar orang mai baca Quran kepada kami." Nabi hantar 10 orang sahabat. Antara 10 orang sahabat ni Zaid bin Dathinah dan juga Khubaib dan 8 orang yang lain. Sebahagian riwayat kata Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi, ketua mereka. Sebahagian riwayat kata orang lain. Nabi hantar 10 orang ni pergi. Nabi hantar, mereka ditahan oleh Bani Huzail. Bani Huzail kata, "Kamu serah diri, kami bawa kamu balik ke Mekah, tinggal dengan musyrikin. Tapi kalau kamu lawan, kami bunuh kamu." 7 orang lawan. Lawan 7 orang, 6 orang mati. Seorang lagi hilang. Lagi 3 orang ni, Khubaib, Zaid bin Dathinah dan seorang lagi ni, mereka kata, "Okey, kami menyerah diri, kami tak lawan." Bila serah dia, Quraisy tangkap mereka. Quraisy tangkap mereka. Seorang kata, "Aku tak percaya." Dia lawan. Keluarkan pedang, dia lawan. Lalu dia mati. Jadi Quraisy tangkap 2 orang sahabat Nabi, Khubaib dan Zaid bin Dathinah, balik ke Mekah. Abu Sufyan ketika tu dia tak Islam lagi. Dia datang kepada Khubaib. Dia tanya kepada Khubaib, "Nak tak kalau Muhammad duduk kat sini, kami seksa Muhammad, kami lepaskan kau?" Khubaib kata, "Aku tak nak. Aku duduk di rumah aku, Muhammad kena duri sekalipun. Apatah lagi Muhammad diseksa, aku tak nak." Abu Sufyan kata, "Aku nak bunuh engkau." Khubaib kata, "Okey, bagi aku solat 2 rakaat dulu." Abu Sufyan kata, "Solat." Dia pun solat 2 rakaat. Lepas dia solat 2 rakaat, dia doa, "Ya Allah, himpunkan mereka, hancurkan mereka, musnahkan mereka." Dia doa, kemudian Abu Sufyan bunuh dia. Kata Khubaib, dalam sebahagian riwayat, Khubaib menceritakan kepada orang, "Aku nak solat panjang, tapi aku takut kalau aku solat panjang, nanti dia ingat aku solat panjang sebab aku takut. Jadi aku tak nak orang ingat begitu, aku pendekkan solat aku 2 rakaat itu, lalu dia bunuh aku." Ini manusia yang apabila mereka sampai ke tahap tinggi dalam solat dia, dia yakin dengan Tuhan. Jadi tuan-tuan, asasnya ni 2 benda yang kita sebut tadi. Dia yakin dia buat kerana Allah dan juga mengikut cara yang Allah nak. Niat kan, kita selalu belajar tentang niat kan. Usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ni, ini benda yang paling asas, kunci solat. Dia bukan sekadar sebutan. Dalam mazhab Syafi'i, sunat untuk sebut. Sebab apa sunat untuk sebut? Nak menguatkan jiwa. Tapi kalau sebutan itu tidak memberi kesan kepada jiwa, tak ada gunalah. Lillahi ta'ala, kerana Allah. Itu pertama sekali, rahsia khusyuk. Selagi mana manusia dia buat bukan kerana Allah, dia tak boleh dapat khusyuk. Syarat dia mesti kerana Allah. Dan yang kedua, dengan cara yang Allah nak. Cara ni berdasarkan ilmu lah manusia belajar. Kadang-kadang yang kita belajar tu salah, tapi kerana kita yakin yang tu yang betul, khusyuk datang. Kalau kita tengok ajib perbezaan mazhab kan, sebagai contoh, ada mazhab tempat letak tangan berbeza, cara angkat takbir berbeza, banyak benda yang berbeza, tetapi khusyuk sampai kepada semua orang ni. Orang mazhab Maliki pun khusyuk, mazhab Syafi'i pun khusyuk, Hanafi pun khusyuk, Hambali pun khusyuk. Sebab apa? Sebab bagi orang-orang yang bila dia buat, dia tahu yang benda dia buat ni betul. Betul ke tak betul ke, khusyuk datang. Khusyuk tetap akan datang.
Kita solat tengok bawah kan, kita rasa itu cara untuk dapat khusyuk. Mazhab lain pula kata tak, hadis tengok bawah ni tak sahih, tengok mana pun tak apa, dia tengok merata. Kita boleh kata dia ni solat tak khusyuk ni. Siapa kata tak khusyuk? Boleh jadi dia khusyuk lebih daripada kita. Kita solat tak bergerak banyak. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i kan 3 kali je gerak. Kalau kita gatai pun 1, 2, 3 kita berhenti. Kalau kita nak langkah pun tutup ruang kosong 1, 2, 3 kita berhenti. Ada orang kita tengok gerakan dia banyak. Allahu Akbar. Tengok TV orang masa umrah kan, dia betul jubah, ada tarik dia punya serban apa semua. Kita mungkin kata dia ni tak khusyuk pun. Tak, belum tentu dia tak khusyuk. Pada dia anggap gerakan tu tak batalkan solat, tak salah. Khusyuk belum tentu hilang daripada dia. Imam besar pun kadang-kadang gerakan mereka banyak. Siapa nak kata mereka tak khusyuk? Tak, mereka khusyuk. Jadi kita buat itu mengikut kehendak kepada Tuhan, dan kita kena yakin yang kita buat itu macam Tuhan nak kita buat. Tuan-tuan, sebab tu saya tak apa gemar dengan cara kita belajar tentang solat ni. Belajar solat, dia tak boleh seperti kita belajar matematik. Oh, rukun ada 13. Dia kena satu, okay, ni first 1, 2, 3, 4. Masa dia solat tu dia duk ingat, okey, takbir dah settle, Al-Fatihah dah settle, rukuk dah settle, cukup 13. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak boleh gitu. Solat tak boleh begitu. Dia tak boleh kira-kira. Solat tak jadilah kira sebab kita buat selalu, dia jadi rutin. Haji benda ni selalu jadi. Orang pergi haji, dia duk kira rukun. Dia boleh buat checklist lagi. Okay, rukun pertama settle, rukun kedua settle, rukun ketiga settle. Dia jadi kira-kira. Kita nak dapat khusyuk, ibadat tu kita tak boleh kira-kira gitu. Kita tak boleh buat macam matematik. Apabila kita beribadat, kita kena ingat yang kita sedang buat ini macam Allah nak kita buat. Allahu Akbar. Bila kita angkat takbir, dalam jiwa kita kena tahu ini cara yang Allah nak daripada aku. Dia jangan fikir, okay, ini rukun pertama, 1, okay, 1 down. Yang kedua pula, dia tak boleh gitu. Dia kena, perbuatan dia tu, ini cara yang Allah nak. Apabila kita baca Al-Fatihah, dia kena tahu ini yang Allah nak daripada aku. Kalau kita baca hadis-hadis tentang solat kan, subhanallah, kita ucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah akan kata Hamadani Abdi, hamba aku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, hamba aku membesarkan aku, memuliakan aku. Maliki Yaumiddin, hamba aku memberikan pujian dia kepada aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi 3 kita puji kan? Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik kepada ataupun penguasa pada hari akhirat nanti, hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah akan kata, oh ini half-half. Iyyaka na'budu, kami sembah engkau. Allah kata ini untuk aku, kamu sembah aku. Wa iyyaka nasta'in, dan kami minta tolong daripada engkau, ini engkau punya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan lurus. Allah akan kata, okey, sekarang apa kau minta kau dapat. Macam mana nak dapat khusyuk? Apabila kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kena ingat yang Allah jawab. Lepas tu dalam hadis Nabi SAW larang kita angkat muka ke atas. Allah akan menghadap hamba dia selagi mana hamba dia tidak berpaling. Jadi dia masuk dalam bab ihsan baliklah. Bila ini benda yang ketiga. Satu tadi kita buat kerana Allah. Yang kedua, kita buat dan kita yakin cara tu Allah nak daripada kita. Dan yang ketiga, dia masuk konsep ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti mana engkau melihat Allah. Ketika solat itu kita kena tahu yang Allah memerhatikan pergerakan kita. Allah mengikuti pergerakan kita itu. Allah tak terlepas langsung. Itu akan mendatangkan khusyuk. Bila kita bangun daripada rukuk, Rabbana lakal hamd, ya Allah, pujian ni semua kepada engkau. Dia menjadikan jiwa kita ketika itu kita kena tahu yang kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mendapatkan khusyuk adalah
yang ketiga, apabila kita beribadat ni, kita kena ingat yang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ayuhan nas, innahu lam yabqa minal mubasyirat illa ru'ya salihah yaraha al-muslim. Nabi kata, tidak ada mubasyiratin nubuwah, tidak ada lagi tanda-tanda kenabian, melainkan mimpi yang baik yang Allah beri kepada muslim. Wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan juga sujud. Fa ammar ruku' fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun ketika kamu rukuk, hendaklah kamu membesarkan Allah. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba li ahadikum. Nabi kata, adapun ketika rukuk, besarkan Allah. Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah kamu berdoa. Dekat sangat doa kamu dimustajabkan. Apabila kita dengar perkataan Nabi SAW ni, apa kita buat? Kita ikut. Bila kita buat, balik kepada yang kedua tadi, kita tahu yang ni Allah minta daripada kita. Jadi bila kita sujud, kita besarkan Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha besar. Kita tunduk pada ketika itu. Tanda penghormatan yang paling tinggi. Ketika kita tunduk, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhan yang paling besar. Kita sujud kan? Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang paling tinggi. Muka kita di tempat yang paling rendah. Itu penghormatan yang tinggi. Tapi kita tak boleh buat kerana semata-mata kita nak buat, kerana ikut urutan je. Allahu akbar, sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dia tak boleh gitu. Ketika kita sujud, tuan-tuan, benda ni dia tak sampai selalu. Kadang-kadang ialah kita letih, kita mengantuk dan sebagainya, kita pun solat buat-buat. Tapi kadang-kadang kita terasa kan, waktu kita betul-betul khusyuk, kita sujud tu, Allah, maha suci Allah yang paling tinggi. Jadi begitulah khusyuk datang kepada manusia. Bila kita sujud, kita puji Allah, kemudian kita doa. Dan bila kita doa, kita kena ingat yang Allah memustajabkan doa kita. Dekat doa kita dengan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga tanda untuk mendapatkan khusyuk di dalam ibadat kita. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Al-Hakam, dia ni baru masuk Islam ketika tu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia baru masuk Islam, dia pun solatlah dengan jemaah di belakang Nabi. Ada orang bersin. Apabila dia dengar orang bersin, dia pun kata, yarhamkallah. Lepas solat, sahabat semua tengok dia. Dia kata, apa masalah yang aku buat ni? Kemudian Nabi panggil dia. Nabi tanya dia, engkau kan yang ucap yarhamkallah tadi? Dia kata, betul aku ucap. Kata Muawiyah bin Al-Hakam, aku tak pernah jumpa orang yang bagi nasihat sebaik dan selembut Nabi SAW. Nabi kata kepada dia, inna hadhihi salah la yasluh fiha syai' min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Nabi kata, dalam solat ni tak boleh buat masuk kata-kata kita sendiri. Dalam solat ini adalah tasbih, takbir dan juga baca Al-Quran. Oh, dia kata okeylah, gitu. Muawiyah bin Al-Hakam. Apa nasihat Nabi? Jangan buat masuk kata-kata sendiri. Kata-kata sendiri itu apa? Yarhamkallah, puji Allah juga. Tapi itu bukan perkataan solat, tak boleh buat masuk. Kemudian dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kami ni baru masuk Islam, ada di kalangan kami orang yang jumpa bomoh, boleh tak? Nabi kata jangan buat. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ada di kalangan kami benda yang kami anggap sial, okey tak? Nabi kata benda tu dah memang dalam jiwa manusia, nak buat gimana, tak boleh buang. Tapi jangan jadikan hidup kamu itu disebabkan sial. Kamu takut nak buat apa-apa. Kadang-kadang kan gitu, sial ni kita tak boleh elak. Kita rasa satu benda bagi kesan tak elok pada kita, kita tak boleh elak. Perasaan tu dia ada. Tapi Nabi kata wala yasuddannakum, janganlah kerana perasaan itu kamu dihalang daripada nak hidup macam biasa. Kita beli rumah baru, sekali kena rompak, dua kali kena rompak, kita berasa ada benda tak kena dengan rumah ni, aku jual rumah ni, itu tak apa. Dia tak sedap jiwa, dia jual rumah tu, tak apa.
beli motor, beli motor accident dia buat, aku tak mau motor ni, dia jual, itu tak apa. Tapi Nabi kata wala yasuddannakum, jangan jadikan kerana sial tu terbawa-bawa hidup kamu ni tak boleh nak bergerak, takut sangat dengan sial, itu tak boleh, Nabi kata. Lalu dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ada seorang hamba perempuan ni, dia bawa kambing aku, dia bagi hilang. Lalu aku pun marah pada, aku tampak dia, aku nak merdekakan dia. Nabi kita bawa mai sini. Dia pun bawa mai hamba perempuan tu kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi kata, aina Allah, Allah kat mana? Perempuan tu kata, fis sama, Allah di langit. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi nak tanya, Tuhan tu siapa? Tuhan tu, berhala-berhala ni semua bukan Tuhan. Allah, Tuhan yang di atas langit. Nabi kata, man ana, aku ni siapa? Perempuan tu kata, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Lalu Nabi SAW kata, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia kerana dia adalah orang mukminah, dia orang beriman. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis ni kan, Nabi SAW sejam lebih juga kan, berhenti sakit, enggak berhenti. Nabi SAW ada bab yang Nabi tak bagi kita buat masuk perkataan sendiri. Bila? Ketika kita qiyam, ketika kita patut baca Al-Quran, tak boleh. Tapi ada masa Nabi benarkan kita bawa doa sendiri. Ketika kita sujud, Nabi kata fajtahidu fid doa, bersungguh-sungguhlah baca doa. Para ulama khilaf lah, sebahagian ulama kata dia kena doa yang ada dalam nas sahaja dan sebagainya. Tapi ala kulli hal, apabila Nabi SAW benarkan, dia boleh baca apa sahaja doa yang dia nak ketika sujud. Itu salah satu benda lagi. Yang seterusnya, tuan-tuan, ini benda ni berat sikit lah, tapi untuk kebaikan kita bersama juga. Khusyuk, salah satu benda nak dapat khusyuk, kita kena faham apa kita sebut. Tapi ini bukan syarat. Kalau kita bandingkan solat, sebahagian daripada orang Arab, macam Haji Rahman sebut tadi kan, sebahagian daripada orang Arab, kita nampak, kita tahu lajunya dia ni solat. Saya bila bercerita dengan kawan-kawan Arab kan, kadang-kadang waktu solat tu lah dia mengantuk, dia letih dan sebagainya. Sedangkan dia faham, kita tak faham. Belum tentu khusyuk kita kurang daripada dia, belum tentu. Boleh jadi orang tak faham pun khusyuk juga. Kalau kita pergi ke Mekah kan, ketika solat di Masjidil Haram, ramai orang yang kita tahu dia tak faham Arab, tapi dia boleh menangis ketika imam baca Al-Quran. Khusyuk tu sampai. Cuma salah satu cara nak menguatkan khusyuk kita kena faham apa kita buat, apa kita baca, kita kena faham. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahasa Arab ni wajib tahu sehingga ke tahap kita faham apa kita sebut. Tentu yang tak faham lagi ni kena bagi faham jugalah. Pergi kelas ke apa ke, kena bagi faham. Benda yang kita ulang selalu, kita takkan lupa. Saya mula-mula hafal maksud perkataan solat. Lepas tu bahasa Arab tak bagus lagi pun, tingkatan 1, tingkatan 2, tak kerti Arab pun, tapi hafal lah. Ini maksud Al-Fatihah, ini maksud Qul huwallahu ahad, ini maksud Qul a'udzu birabbin nas, ini maksud bacaan ketika sujud, ketika rukuk. Walaupun bahasa Arab kita tak bagus pun, kita kena cuba bagi faham juga apa yang kita ucap, kena bagi faham. Itu yang menjadikan mudah, untuk memudahkan kita khusyuk di dalam ibadat kita. Apabila kita faham, tadabbur ucapan itu penting. Kita kena ingat yang kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan makhluk. Kan setiap kali kita solat, kita selalu ucap ketika kita duduk kan, Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunkan aku, rahmati aku, mudahkanlah urusan aku, bagilah petunjuk kepada aku, dan bagi rezeki kepada aku. Setiap kali duduk kita baca kan. Kalau kita boleh tadabbur, faham maksudnya kan, bila kita baca setiap kali itu, kita kena ingat yang kita berdoa kepada Allah. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, rahmati aku, wajburni, permudahkan urusan aku, wahdini, tunjukkan kepada aku, warzuqni, bagi rezeki kepada aku. Ini dulu banyak kali saya selalu sebut dengan kawan-kawan kan. Kadang-kadang bila sampai satu tahap, kita rasa hidup kita dalam tekanan ni, rezeki kita mungkin nak kena potong. Kita kena buang kerja ke, apa-apalah, rezeki kita rasa kena potong. Bila mula nak rasa rungsing, bila mula nak rasa macam tak tenteram, satu benda kita kena ingat, setiap kali kita salat, kita doa, warzuqni, ya Allah bagi rezeki kepada aku. Setiap kali solat
Setiap rakaat kita doa benda yang sama. Takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kat kita? Bila kita minta ni, kita kena raja, mengharapkan daripada Allah. Dia kena yakin Allah akan bagi kepada dia. Jadi itu fungsi kita solat. Kita duk minta, ya Allah, bagilah rezeki kepada aku, bagilah rezeki kepada aku, bagilah rezeki kepada aku. Lepas tu kita takut pula bila rezeki nak kena potong, macam mana nak hidup ni? Tak lepas nak hidup. Patutnya orang mukmin tak boleh begitu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kamu pinjamkan kepada Allah, Allah akan ganti balik dan bagi berkali ganda kepada kamu. Janji Allah. Itu janji Allah. Manusia kalau janji dengan kita, orang yang kita percaya, dia janji, tak apalah, engkau pergi buat kerja ni, lepas kau siap kerja ni, aku bagi kat engkau gaji sekian. Kita percaya, walaupun dia tak bagi lagi, tapi kerana kita tengok latar belakang dia tak pernah tipu, kita boleh percaya. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji, kamu korbankan untuk Allah, Allah balas balik. Wa ma ahsantum wa in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik itu kepada diri kamu. Allah janji kat kita. Kemudian kita doa, ya Allah, bagilah kat aku benda ni. Kalau kita tak yakin dengan pemberian Allah, tak patut dah. Tak wajar. Jadi bila kita doa, kita juga kena yakin yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita. Dan salah satu benda jugalah, kalau tuan-tuan ada masa, ada kesempatan, rajin hafal, cuba hafal doa-doa yang berbeza dalam solat, menjadikan kita ni tak bosan. Kadang-kadang kita baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kadang-kadang kita baca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kadang-kadang kita baca doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang diajarkan, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghairuk. Masalan, kadang-kadang bila bangun malam, Nabi SAW baca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Mana doa ni? Alimul ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fi makanu yakhtalifun. Kita baca doa begini. Tuan-tuan, doa-doa ni lupa, tapi bila mai solat kita ingat balik, biasalah kan. Tapi kita cuba hafal doa-doa yang berbeza supaya kita tak bosan. Kita tukar-tukar. Kadang-kadang kita baca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kadang-kadang kita baca at-tahiyatu lillah was salawatu wat thayyibat. Kadang-kadang kita baca at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat. Jadi bila kita hafal banyak, kita akan ada banyak pilihan, jadi lambatlah sikit nak bosan. Kalau tak boleh hafal banyak, hafal satu pun tak ada masalah. Jadi itu antara benda yang boleh kita lakukan untuk menjadikan khusyuk datang dalam salat kita. Jadi saya ingat setakat ni dululah untuk hari ni, sejam lebih. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit sebelum berhenti. Kita dua soalan, dua soalan Ustaz, Kalau ada, tak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadang khusyuk ni, kadang kita semain mak dekat imam. Biasa kadang imam baca surah panjang. Kadang nak khusyuk Ustaz, imam kita mula contoh surah subuh, dia baca surah sajadah panjang. Kita nak khusyuk, memang mula khusyuk lah. Tapi kat tengah tu kadang dah mula dah mewang macam mana Ustaz. Lepas tu bila dah kita sedar, kita dalam hati kita cakap lah, ya Allah, khusyukkan hati, khusyukkan solat tu. Sama itu dibolehkan tidak? Baik. Apabila imam baca panjang, khusyuk kita terjejas. Kadang-kadang gangguan syaitan kan? Untuk menghilangkan gangguan syaitan, Nabi SAW ajar kita ucap ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, dan kita ludah di sebelah kiri 3 kali.
Kita ludah di sebelah kiri kita sendiri lah. Tapi ludah tu bukan ludah, dia simbolik. Yang kita keluarkan angin gitulah. Untuk menghilangkan daripada gangguan syaitan. Tuan-tuan, balik kepada benda yang kita sebut tadi lah. Sebenarnya apa yang memberi manfaat ni, benda yang kita yakin. Bila kita buat gitu, kita yakin ini menghalang gangguan, kita akan dapat khusyuk selepas tu. Jadi, dia balik kepada benda yang buat kita yakin lah sebenarnya. Jadi, itu salah satu benda yang kita boleh buat. Yang kedua, khusyuk apabila imam baca panjang dan sebagainya, dia mungkin hilang, tapi jangan biarkan dia hilang terus. Mungkin bila imam baca panjang sangat, ketika kita dengar bacaan tu, kita ada fikir macam-macam dan sebagainya, datang rukuk, kita ucap balik subhana rabbiyal azim, datangkan balik khusyuk tu. Tadabbur kena datangkan balik. Jangan hilangkan terus. Kadang-kadang ialah konsentrasi susah apabila imam baca panjang. Banyak faktor lain juga, suara imam tu, dia punya cara bacaan Al-Quran dan sebagainya, semua tu memberi kesan. Tapi bila dia panjang sangat, kadang-kadang kita hilang. Itu tak mengapa, tidak membatalkan salat. Datangkan balik khusyuk tu. Bila kita mula rukuk, start balik subhana rabbiyal azim, ya Allah, Tuhan yang maha besar. Bila kita bangun daripada rukuk, rabbana lakal hamd, ya Allah, segala pujian ini adalah semua kepada Engkau. Bila kita sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang paling tinggi. Jadi kena tarik balik khusyuk tu. Jangan biarkan dia hilang terus. Kadang-kadang manusia ini kemampuan kita terbatas. Kita letih, kita mengantuk, imam tu baca panjang sangat, kita tak faham. Allah maafkan kita lah. Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Tapi jangan hilangkan terus khusyuk tu. Kena datangkan. Antara benda yang kita boleh buat juga, solat ni kan benda yang syaitan cukup suka kacau kita ketika kita solat. Nabi SAW solat pun syaitan kacau. Nabi ikat syaitan. Nabi ikat. Kemudian Nabi kata, aku nak tunjuk kepada kamu, cuma aku teringat doa Sulaiman supaya Allah bagi kelebihan ni kepada Sulaiman je. Nabi pun tak tunjuk kepada orang. Nabi ikat syaitan kat tiang masjid. Jadi antara benda yang kita boleh buat juga, ketika kita nak solat tu, cuba kosongkan otak kita daripada benda-benda lain. Kalau ketika tu kita duk ingat benda lain, masuk solat, masa tu lah benda tu timai balik. Ajaib kadang-kadang kan, hilang kunci kereta, cari tak jumpa. Time solat, masa tu baru kita teringat, oh letak kat sini rupanya. Duk cari berapa lama tak ingat, masuk solat je terus ingat semua benda. Itu gangguan, menghilangkan khusyuk kita. Jadi salah satu cara dia, nak solat itu betul-betul bersedia untuk solat. Kita kosongkan otak kita. Tuan-tuan, kalau kita jalan kaki kan, sambil jalan kaki tu mungkin kita boleh zikir siap-siap. Subuh bagus lah. Subuh kan tak panas. Jadi kalau rumah kita katakan 100 meter, 200 meter daripada masjid kan. Jadi sementara kita jalan pergi masjid tu, kita kalau boleh zikir tu bagus. Kan zikir-zikir yang Nabi ajar. Contohnya Nabi ajar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi ajar 100 kali. Jadi sementara nak sampai masjid tu 100 meter, 200 meter, kalau rumah sebelah masjid susah sikit lah, dia pun bacalah 100 kali, subhanallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukupkan 100 kali. Jadi bila dia sampai masjid, ketika itu otak kita ni dipenuhi dengan zikir je, ingat Allah sahaja. Jadi ketika kita solat, susahlah benda-benda lain nak datang. Sebab sebelum solat itu otak kita tidak disibukkan dengan benda lain. Itu antara cara dia. Bila nak pergi solat, bersedia untuk solat. Sebab itulah Nabi SAW selalu memperbaharui wuduk. Antara maghrib dengan isyak, wuduk tak batal pun Nabi perbaharui juga. Itu menjadikan kita, membantu kita untuk khusyuk. Daripada wuduk tu kita tahu perbuatan ini membawa kepada solat. Jadi aku dah bersedia untuk solat. Lepas tu kita solat. Jadi kosongkan otak kita. Ketika nak solat tu, jangan fikir banyak benda lain. Bila kita fikir, itulah yang akan datang ketika kita dalam solat. Wallahu a'lam. Ini terjadi juga kan, nama panjang, Kutuk imam terus. adakah itu membatalkan ataupun Imam baca panjang, kita dalam hati kita celaka tu imam ni. solat Jumaat lah, solat Jumaat. kita apa
Apa ni punya panjang. Kadang-kadang kita frust. Datang solat subuh kita duk ingat imam nak baca wal fajr walayalil ashr. Tiba-tiba imam start alif lam mim. Dia start alif lam mim, kita pun Allah. Panjang ya gini. Aduh. Bila sampai gitu. Maghrib kadang-kadang pendek sangat kan. Bila imam start idza jaa nasrullah, kita tahulah pendek. Rakaat kedua kan lagi pendek daripada pertama. Kalau imam kalau start dengan inna a'tayna pun kita macam seronok. Imam bila start wailul lil mutaffifin, kita kata Allah, ini maghrib habis ya. Kalau sampai gitu itu kita frust sikit. Tapi kalau up sikit daripada frust, dia maki imam terus. Apa dah imam ni? Kadang-kadang imam biasa. Imam astagfirullahalazim. Imam biasa dia baca biasa ya. Lagu-lagu dia biasa. Kena hari tu imam lain ganti. Imam lain ganti dia baca lagu panjang. Lagu panjang pun kita maki juga. Apa imam ni baca biasa sudah. Bila sampai begitu, kita tak puas hati dalam jiwa kita, solat tak batal. Solat kita tak batal. Jangan maki dia betul-betul lah. Maki betul-betul batal lah. Kita kalau sekadar fikir begitu, kita istighfar dah memadai. Jangan istighfar dalam solat, tak boleh bawa perkataan luar. Kita teruskan solat sebiasa. Kalau datang lintasan perasaan tak berpuas hati dengan imam tu dan sebagainya, itu tidak membatalkan solat kita. Nabi SAW sebut, Allah tajawaza an ummati. Allah berlebih kurang dengan umat aku selagi mana dia tak buat dan dia tak cakap. Geram ke imam ni tapi dia tak cakap apa, dia duduk diam. Betul habis solat senyum ke imam. Allah maafkan kita, tak berdosa. Tapi lepas solat kita pergi maki imam tu, kita berdosa lah. Itu pun tak batal solat kita. Jadi dalam solat kalau datang perasaan tak puas hati dengan imam, tak apa, teruskan solat. Kalau hilang khusyuk seketika, datangkan balik khusyuk itu. Dia tidak membatalkan solat kita. Cuma itulah kalau apa ni, kita boleh nasihatkan imam ke apa, kadang-kadang itu bukan masalah utama dia, masalah lebih besar. Imam di sini dia solat laju. Kan kita biasa rokok lama sebab bahasa Arab kan bukan bahasa kita. Lidah nak pusing, nak buat U-turn balik lambat. Jadi kita nak baca tu lambat. Orang Arab bahasa dia, lidah dia fleksibel, dia cepat. Imam tu laju kadang-kadang. Kes begini sama juga, kena ikut imam. Apabila imam kabbara fakabbiru, dia pun angkat takbir, kita kena angkat takbir. Dia rokok, kita kena rokok. Dia kata waladdallin, kita kata amin. Dia kata sami Allahu liman hamidah, kita kata rabbana lakal hamd. Kita kena ikut dia. Tapi kalau dia cepat sangat, mungkin kita boleh bagi tahu kat dia, kami ni ini bukan bahasa kami ni, kalau boleh pelan sikit ke apa, boleh bagi tahu dia. Tapi kalau dia tak ubah juga, kena ikut bagi sama dengan imam lah. Cubalah dapatkan khusyuk. Tak boleh nak baca rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tak boleh, tak cukup. Cukuplah sekadar rabbighfirli. Tak boleh juga nak bagi cukup subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Tak boleh nak cukup. Tak boleh 3 kali, sekali pun jadi ya. Tapi kena ikut imam. Jadi ikut imam tu wajib. Kalau boleh nak betul imam, betul imam. Kalau rasa tak puas hati dengan imam tu, tak apalah, simpan dalam jiwa, jangan beritahu kat imam tu. Allah maafkan kita. Wallahu a'lam. Satu lagi saya ada muskilan sikit. Itu dia doa akikah. Dalam aku ada tulis dalam hujung ayat tu wa awwalu minal muslimin. Wa awwalu wa ana awwalul muslimin. Tapi yang kita baca ni wa ana minal muslimin. Kenapa ayat wa awwalu tu dibuang daripada Baik. Kan kita baca iftitah Allah Quran, dalam Quran doa Nabi Ibrahim, kalau tak silap saya, dia doa wa ana minal muslimin. Aku daripada wa ana awwalul muslimin. Aku orang muslim yang awal-awal. Kenapa kita baca wa ana minal muslimin? Satu je sebab dia. Sama juga sebagaimana Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengajar doa kepada sahabat. Kemudian dia ajar doa kepada orang lain, dia ajar Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljahtu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja illa mink amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Di hujung doa tu, aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan nabi yang engkau utuskan. Huzaifah ajar. Sahabat yang dengar dia tukar sikit je. Amantu bi kitabika alladhi arsalt wa bi rasulika alladhi arsalt. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt.
Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan rasul yang engkau utuskan. Huzaifah ajar nabi yang engkau utuskan. Orang ni dengar, dia kata rasul yang engkau utuskan. Huzaifah kata, tak, Nabi tak ajak kami macam ni. Nabi ajak kami, wa bi nabiyyikal ladzi arsalt. Nabi yang kau utuskan, bukan rasul. Perkataan tu sahabat tu ikut. Maksudnya apa yang Nabi ajar, begitu yang para sahabat buat. Perkataan rasul dengan Nabi tak ada beza pun. Tapi apabila Nabi SAW ajar sebut Nabi kat sini, depa sebut Nabi kat sini. Sama juga dalam kes ni. Nabi SAW apabila Nabi ajar doa iftitah, Nabi ajar wa ana minal muslimin. Kita pun baca wa ana minal muslimin. Dalam ayat Quran sebut wa ana awwalul muslimin. Ayat Quran itu ayat Al-Quran. Tapi bacaan kita dalam solat, apabila Nabi baca wa ana minal muslimin, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang aku sukai adalah kita baca wa ana minal muslimin. Apa hikmah dia? Wallahu a'lam. Ada benda yang kadang-kadang itu Nabi buat begitu, kita buat begitulah. Tapi ketika rukuk dan juga sujud, Nabi SAW tak bagi kita baca Al-Quran. Hadis kita sebut tadi, Allah larang Nabi baca Al-Quran. Apabila Nabi SAW nak baca doa yang ada dalam Al-Quran, banyak dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi tukar sikit bunyi dia daripada ayat Al-Quran. Bunyi dia lain sikit. Jadi apabila Nabi tukar sikit bunyi, Nabi baca. Kita kalau bahasa Arab kita bagus, kita boleh tukar sikit bunyi, kita buat gitu. Tapi kalau bahasa Arab kita pun tak apa bagus, kita boleh hafal je, bacalah doa yang dalam Al-Quran, tak mengapa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita boleh nak tukar, kita tukar Allahumma hassin li fi dunyaya wa fi akhirati wa ba'id baini wa bainan nar. Maksud sama, perkataan lain. Itu yang Nabi buat dalam solat sujud. Nabi doa yang sama, Nabi tukar perkataan. Kalau kita boleh, kita buat gitulah. Kalau kita tak boleh, kita baca Al-Quran, tapi bukan niat kita nak baca Al-Quran, niat kita nak baca doa. Nabi dalam Al-Quran disebutkan doa Nabi Musa, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhil macam mana doa ni? Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika. Lupa. Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika. Gitulah Nabi Musa doa. Kejap, dengan cari. Dia bila mai time nak ingat ni, time ni yang bagus, lupa ni. Fi rahmatika. Nabi Musa doa, qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan saudaraku ni Harun, wa adkhilna fi rahmatika, bagi kami dua orang ni masuk dalam rahmat engkau, wa anta arhamur rahimin, engkau Tuhan yang arhamur rahimin, yang paling pemurah. Itu doa Nabi Musa. Kita nak tukar sikit, rabbighfirli wa adkhilni fi rahmatika. Ya Allah, ampunkan aku, masukkan aku dalam rahmat engkau. Boleh. Kalau kita tak ada, kita ada banyak adik-beradik, Nabi Musa kata rabbighfirli wa li akhi, kita doa rabbighfirli wa li ikhwati wa adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan adik-beradik aku semua. Boleh. Mas bagaimana Nabi SAW buat, Nabi ubah bunyi doa daripada Al-Quran. Ataupun kita tak ada adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan je, rabbighfirli wa li akhawati wa adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, ampunkan aku dan saudara-saudara perempuan aku, dan masukkan kami dalam rahmat engkau. Jadi ketika sujud dan juga rukuk, kalau kita nak doa dengan Al-Quran, yang paling baik tukar sikit bunyi dia, tak jadi Al-Quran. Kalau tak mampu, bacalah apa yang kita boleh. Kita niatkan itu sebagai doa, bukan Al-Quran. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau doa selain daripada masa sujud, boleh dilakukan atau boleh dilakukan? Ini bab yang para ulama khilaf. Sebahagian ulama berpandangan tak boleh, berdasarkan Nabi SAW sebut solat ni bukan perkataan manusia.
Wa innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Tapi solat ni takbir, tasbih dan baca Al-Quran. Jadi sebahagian ulama kata termasuk dalam makna itu tak boleh bawa bahasa lain. Cuma zahirnya apabila Nabi SAW sebut fa ammas sujud fajtahidu fid du'a, ketika sujud bersungguh-sungguhlah kamu di dalam doa, maksudnya bacalah doa. Dan dalam mazhab Syafi'i, rukun-rukun solat selain daripada Arab, kalau orang tu tak menguasai bahasa Arab, dia boleh baca di dalam bahasa lain, kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah mesti kena Arab. Selain daripada Al-Fatihah, tak faham bahasa Arab, dia boleh baca bahasa lain. Demikianlah juga dengan doa-doa ni. Kalau tak boleh Arab, boleh dalam bahasa lain. Cuma Al-Imam Nawawi rahimahullah sebut, dia boleh doa tentang urusan akhirat, ataupun minta rahmat, minta afiat, setakat itu je. Dia tak boleh masuk doa spesifik dunia. Sebab kalau dia minta, seolah-olah bawa masuk perkataan manusia dalam salat. Jadi para ulama' nak jaga. Sebahagian ulama' pula berpandangan, apabila Nabi suruh doa, doalah. Nabi tak ikat mesti bahasa Arab, doalah bahasa apa pun boleh. Cuma selain daripada bahasa Arab, kita jangan sebut lah. Bila kita sebut, gerakkan lidah, kita bawa masuk perkataan luar. Jadi cukuplah kita tadabbur, kita ingat, kita teruskan. Begitu je. Lintasan perasaan kita sahaja. Doa selain daripada bahasa Arab tak ada masalah. Kalau gitu tuan-tuan, kadang-kadang kan, kalau kita wajibkan bahasa Arab, tak adil lah untuk orang yang bukan Arab. Semua tak lafaz. Lintasan jiwa kita. Kalau mesti bahasa Arab, rugilah. Orang yang tahu bahasa Arab, dia boleh doa macam-macam, dia boleh minta. Tapi orang yang tak boleh bahasa Arab, dia tak boleh nak minta. Bayangkan waktu paling afdal untuk berdoa dalam solat. Kalau dalam solat kita buat begitu, rugi orang yang bukan Arab. Dia kena keluar daripada solat baru boleh doa. Orang Arab boleh doa. Agama Islam ni agama yang adil. Bahasa apa sekalipun, rukun Arab kita baca Arab, takbir dalam bahasa Arab, tahiyat dalam bahasa Arab, Fatihah dalam bahasa Arab. Tapi bila Nabi kita fajtahidu fid du'a, banyakkan doa, doalah bahasa apa kita nak baca pun. Bahasa yang kita dengan Tuhan kita itu sahaja. Dia tak payah nak hafal doa. Kadang-kadang orang hafal kan, okey kalau kau nak kaya baca doa ni dalam solat, tak perlu. Kita minta apa yang kita nak. Melainkan doa itu diajar oleh Nabi SAW. Kalau gitu kita baca. Perkataan Nabi ada fadilat. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta petunjuk, aku minta takwa, aku minta jauh daripada dosa, dan aku minta kaya. Kita doa macam Nabi sebut, itu okey lah apa. Tapi kalau perkataan-perkataan orang lain, kita boleh baca dengan perkataan kita sendiri. Tuan-tuan, dalam solat kita selalu ucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ke atas engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan juga berkat barakat Allah kepada engkau. Apa kita fikir kita ucap? Kadang-kadang orang dia nak sangat tawasul dengan Nabi kan. Ya Allah, Nabi bagi aku ni, bagi aku itu, minta dengan Nabi tawasul. Ya Rasulullah, dengan hak engkau aku minta kepada Allah. Satu-satunya masa yang tak ada khilaf ulama, kita boleh interaksi kita betul-betul dengan Nabi ketika dalam solat ataupun ketika kita ucap salam. Ketika itu Assalamualaikum ayuhan nabi, kita ingat yang perkataan ini kita tuju kepada Nabi. Salam kepada engkau wahai Nabi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, setelah Nabi wafat, dia kata aku tak nak ucap gitu dah sebab Nabi dah wafat. Dulu Nabi hidup aku ucaplah Assalamualaikum, salam ke atas engkau. Tapi setelah Nabi wafat aku nak tukarlah Assalamu ala nabi, salam ke atas Nabi. Dia tak kata engkau dah, dia buang. Sahabat-sahabat lain pula kata tak, memandangkan Nabi SAW sebut begitu, selepas Nabi wafat pun kami sebut begitu juga. Ini khilaf para ulama. Imam Muslim sebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Jadi saya ingat kita tutup ke ada muslimat satu soalan kalau boleh. Kalau tak ada kita tutup aja. Tak ada. Okay, alhamdulillah. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada ceramah pada malam ini oleh Ustaz ialah apa yang kita buat, apa yang kita solat ialah suatu ibadah. Ibadah itu Allah nak kita buat apa yang Allah nak.
Jadi dalam usyuk tu itulah cara yang Ustaz kata tadi. Kalau boleh kita simpulkan dan tanamkan hati kita supaya kita semakin solat untuk Allah, solat yang terbaik. Jadi untuk panduan solat kan sebenarnya banyak buku-buku yang kita boleh ambil pedoman. Contoh macam sifat solat Nabi Syekh Nasrul Rabbani ataupun dalam bahasa Melayu pun ada sekarang, dan kitab Riyazul Jawas pun alhamdulillah itu menjadi sunnah, dan kita at least kita buat ibadat kita solat ni berpandukan kepada ilmu. Jadi Ustaz kita tutup majlis ataupun ada masalah. Alhamdulillah saya sudahi majlis ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkati usaha kita dan perhimpunan kita ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hingga bertemu di lain kali insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.